Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Hasil bedah siasat menunjukkan anak autism Zain Ryan Abdul Matin meninggal dunia 48 jam di lokasi lain sebelum ditemui di anak sungai kira-kira 200 meter dari kediamannya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan leher berkemungkinan besar dicekik atau dijerut. Berikut adalah kronologi kehilangan sehinggalah mayat Zain Ryan ditemui pada 6 Disember 2023 malam. Pada 5 Disember waktu tengah hari, ibu kepada kanak-kanak lelaki autism berusia 6 tahun Zain Ryan Abdul Matin berkongsi di Facebook mengenai kehilangan anaknya. Anaknya itu disedari hilang oleh ibunya ketika menaiki tangga untuk pulang ke rumah mereka di tingkat 3 apartmen idaman Damansara Damai kira-kira 12.30 tengah hari. Terdahulu, ibu mangsa Ismanira dilaporkan berkata sebelum kejadian dia mengambil anaknya di Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 2 dan pulang ke rumah. Sebaik tiba di kawasan perumahan, anaknya itu secara tiba-tiba meragam dan mahu bermain buaian di taman permainan. Ibu mangsa menuruti permintaannya dan menunggunya bermain buaian selama beberapa minit sebelum memujuknya naik ke rumah kerana dia perlu memasak serta menyiapkannya untuk dihantar ke rumah pengasuh. Ketika menaiki tangga, ibu mangsa memegang barang basah yang baru dibeli dan beg sekolah sementara Zain menurutinya dari belakang. Namun, selepas beberapa langkah, Ismanira memanggil nama anaknya tetapi tiada jawapan dan apabila dia menoleh ke belakang didapati anaknya sudah tiada. Ismanira memberitahu selepas kehilangan anaknya dia cuba mencari di kawasan sekitar tetapi gagal sebelum memaklumkan kepada suami dan penduduk setempat untuk membantu mencari Zain. Mengikut maklumat, Zain ini anak istimewa. Dia lari sangat laju dan pernah masuk ke dalam rumah orang lain tetapi belum pernah hilang seperti ini kerana ke mana saja dia pergi memang bersama ibu atau ayahnya. Jika dia mahukan sesuatu, dia akan meminta kebenaran mereka. Pada 5 Disember jam 6.36 petang, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid mengesahkan menerima laporan. Polis memaklumkan tidak menemukan sebarang petunjuk berhubung kehilangan mangsa. Jelas polis lagi, mangsa difahamkan lari arah lain manakala keluarganya mencari di kawasan lain. Misi pencarian kemudian diteruskan di lokasi kanak-kanak tersebut hilang dengan bantuan pihak berkuasa dan orang ramai. Pencarian dilakukan sehingga keesokan harinya 6 Disember. Pada jam 4.12 petang, ada beberapa orang budak yang baru balik dari sekolah memberitahu melihat mangsa masuk ke kawasan belukar berhampiran. Tetapi apabila pasukan bomba dan unit anjing pengesan K9 polis cuba mencarinya di kawasan itu, mereka memaklumkan tiada kesan tapak kaki atau sebarang petunjuk mangsa berada di situ. Selain itu, mangsa turut dikatakan dilihat bermain di tingkat 3 blok kediamannya tetapi melarikan diri sebaik melihat kehadiran orang lain. Berdasarkan petunjuk itu, ibu mangsa yakin yang anaknya masih berada di kawasan perumahan itu dan berharap ada individu yang menemuinya membantu membawanya pulang. Operasi mencari mangsa dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, unit anjing pengesan K9 dan bomba dijalankan di semua bangunan perumahan serta kawasan berhampiran yang membabitkan kawasan belukar dan longkang sekitar 300 meter radius, namun belum ada petunjuk mengenai keberadaan mangsa. Pada 6 Disember jam 9 malam, polis menggerakkan operasi pencarian rumah ke rumah yang membabitkan 40 anggota bersama 60 penduduk setempat. Operasi itu memeriksa 2,482 unit kediaman di 18 blok apartmen terbabit. Namun pada jam 10 malam, mangsa ditemui dalam keadaan mengiring di sebatang anak sungai kira-kira 200 meter dari kediamannya. Pada mulanya, polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut sebelum keputusan bedah siasat diperoleh. Polis berkata lokasi penemuan mayat itu merupakan kawasan pencarian yang sudah dilakukan unit anjing pengesan K9 sebelum itu. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Penemuan tersebut hasil kerjasama 40 anggota polis Petaling Jaya serta 60 wakil penduduk apartmen idaman melakukan misi pencarian kanak-kanak tersebut di kawasan sekitar kelibat kanak-kanak itu dilihat. Pada 7 Disember jam 3.30 petang, bedah siasat masih dijalankan oleh pihak
pihak forensik di Hospital Sungai Buloh dan ibu mangsa Ismanira menyerahkan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan lanjut. Pada pukul 4.30 petang, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan punca kematian kanak-kanak 6 tahun itu selepas mendapati terdapat unsur jenayah pada tubuh mangsa. Hasil bedah siasat menemui kesan kecederaan pada leher dan badan. Polis kemudian membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Suasana di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh bertukar hiba selepas keputusan bedah siasat mendapati mangsa mati akibat dibunuh. Paling terkesan tentunya ibu dan bapa kanak-kanak autistik itu. Ibu mangsa dilihat gagal menahan sebab selepas punca kematian anaknya itu dimaklumkan pihak berwajib. Dia yang pada mulanya duduk di kerusi di ruang menunggu dilihat cuba menghadam tentang apa yang berlaku, namun akhirnya gagal menahan air mata. Keadaan itu menyebabkan orang-orang terdekat dengan Ismanira berusaha menenangkannya. Hujan gerimis mengiringi pemergian Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang selamat dikebumikan di tanah perkuburan Seksyen 9 Kota Damansara. Hampir 200 ahli keluarga dan sahabat handai mengiringi jenazah ke tanah perkuburan berkenaan selepas selesai disolatkan di Masjid Al-Muhtadin Damansara Damai jam 6.30 petang. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan selepas Allahyarham selesai dikebumikan kira-kira jam 7 petang. Hadir sama Ketua Polis Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid. Riak wajah sugul jelas terpancar pada wajah setiap ahli keluarga yang ditemui, namun kesemua mereka enggan mengulas lanjut mengenai tragedi itu dan menyerahkan siasatan kepada pihak polis. Pada 8 Disember, polis turun semula ke lokasi kejadian mangsa ditemui mati di saliran air berdekatan takungan air 200 meter dari rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai. Difahamkan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dan Bukit Aman tiba 9.30 pagi dan memulakan proses pencarian bahan bukti yang dapat membantu siasatan pembunuhan mangsa. Proses pencarian turut diperluaskan bukan sekadar di lokasi penemuan mangsa, malah turut dilakukan melalui saliran air kira-kira 600 meter berhampiran apartmen terbabit. Media turut berkumpul di lokasi penemuan mayat bagi membuat laporan terkini perkembangan siasatan. Pasukan penyiasat polis juga menggunakan drone bagi mengesan sebarang bukti dan laluan tikus di kawasan penemuan mayat mangsa. Operasi menerbangkan drone dijalankan sepasukan anggota dari unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU Bukit Aman kira-kira jam 5 petang. Unit drone itu diterbangkan pada ketinggian kira-kira 30 meter di sekitar kawasan Belukar dan anak sungai yang menjadi lokasi penemuan mayat. Tindakan itu bagi mengesan sebarang bukti yang boleh dikaitkan dengan kejadian pembunuhan kanak-kanak berusia 6 tahun terbabit selain berkemungkinan terdapat laluan tikus di kawasan itu. Sebelum itu, pasukan penyiasat turut menjalankan pemeriksaan di lokasi sama dan memeriksa kenderaan yang diparkir di sekitar Blok R dan S bagi melihat jika terdapat sebarang kamera papan pemuka pada kenderaan itu. Ia dipercayai bertujuan mendapatkan rakaman yang dapat membantu siasatan. Pihak polis sedaya upaya mencari bukti yang akan memberi petunjuk kepada si pelaku kejam yang telah membunuh mangsa. Kita doakan supaya usaha mereka dipermudahkan oleh Allah demi mendapatkan keadilan di atas kematian adik Zain Ryan. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada anak syurga ini. Bermainlah dengan gembira di taman syurga Allah. Sekian.